Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi bincangkan ayat yang ke-9 dari surah Yasin, iaitu firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Jika kita lihat tafsir Ibn Katsir pada jilid yang ke-8 muka surat 3, terjemahannya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka hingga mereka tak dapat melihat. Sama sahaja bagi mereka apakah kamu beri peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak beri peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman. Ayat ini jangan dipandang dalam konteks yang terpisah daripada kisah sebelumnya. Kalau tidak, nanti jadilah kita seperti Ghailan bin Muslim Al-Qadari yang telah diceritakan pada kuliah yang lalu, bagaimana peringatan Imam Umar bin Abdul Aziz kepada beliau hingga menyebabkan beliau mengaku dan bertaubat padahal beliau seorang munafik. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, ayat ini jangan dipandang tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya, kerana Al-Quran perlu dibaca secara holistik. Barulah kita faham konteksnya, bahawa ia bukan merupakan satu gambaran orang ni sudah tidak dapat hidayah dan tidak layak untuk diberi peringatan. Tidak. Ini adalah satu ayat bersifat taqri', iaitu sifat hukuman. Di sudut penegasan Allah SWT atas kebejatan dan penyimpangan, kedegilan golongan itu, maka inilah akibat yang diterima oleh mereka sewaktu hidup lagi ayat ini telah diturunkan bagi menunjukkan kemukjizatan kebenaran Nabi SAW itu. Jadi telah kita bincangkan dalam kuliah lalu bagaimana para ulama secara jumhurnya bersepakat untuk mengatakan bahawa membenarkan ayat Quran itu diambil di sudut doa, kerana sifat Al-Quran itu syifa dan juga rahmah. Sebagai contoh, kisah dari Imam Qurtubi yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan berkenaan dengan tindakan golongan Kristian nak membunuh beliau dan keluarganya, maka beliau membaca ayat ke-9 surah ini mengambil keberkatan peristiwa yang berlaku dalam hidup Nabi SAW, iaitulah baginda Rasulullah SAW selamat daripada diapa-apakan, dianiaya oleh golongan musyrikun yang mengepung rumah Nabi, dan peristiwa itu berlaku bukannya sekali, ternyata lebih dari sekali. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ayat Quran ini sifatnya adalah syifa dan juga rahmah. Seperti contoh yang saya kemukakan kepada tuan-tuan, cerita daripada Ibn Qayyim yang menggambarkan bagaimana orang sakit darahnya tak berhenti pada zaman beliau, maka tuan gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyah membacakan ayat ke-44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi. Maksudnya apa tuan-tuan? Lalu difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah menurunkan hujan. Lalu surutlah air dan terlaksanalah perintah Allah itu, dan bahtera Nabi Nuh itu berlabuh di atas bukit Judi. Maka ayat ini walaupun kaitannya peristiwa ini berlaku pada zaman ribuan tahun sebelum kita, dalam kes berkaitan dengan banjir besar, bah besar yang berlaku pada zaman Nabi yang mulia itu, tapi bila dibacakan untuk konteks orang yang darahnya tak berhenti-henti, maka ia berhenti dengan izin Allah SWT. Begitu juga saya dah ceritakan kepada tuan-tuan daripada Hasyiatus Sawi Al-Jalalain, tafsir As-Sawi. Al-Imam As-Sawi mengemukakan pengalaman para salihin di Mesir, iaitulah anak di kalangan yang gagap, yang bicaranya tidak lancar. Maka para salihin di sana telah pun menulis dengan air mawar surah Alam Nashrah itu lengkap pada dulang, dan kemudian dilalukan air padanya. Air Zam-Zam boleh, air yang bersih boleh. Maka diminumkan anak itu berkali-kali dengan izin Allah SWT, di samping ikhtiar yang lain, maka ia sembuh. Ini pengalaman tertentu yang menunjukkan kepada kehebatan Al-Quran Al-Karim, walaupun Nabi SAW tidak pernah menyatakan demikian. Ia merupakan satu amalan, dan para ulama jumhurnya menunjukkan kepada perkara-perkara seperti ini. Tak ada di kalangan mereka yang mempersisihkan kebenaran menggunakan Al-Quran untuk tujuan-tujuan seperti ini. Muslimin-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian.
Demikian juga kita dapat lihat sebagai contohnya dalam Azkarul oleh Imam Asyuti, yang menceritakan kalau anak itu, seorang itu tak mau dengar cakap, maka ataupun binatang, ataupun kereta, ataupun kalau zaman mereka dulu kuda, bagal, unta yang tak mau bergerak, ada waktu-waktunya, maka dibacakan pada telinganya ayat ke-83 surah Ali Imran, iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Iaitu dalam firman Allah SWT kat sini, patutkah mereka mencari selain daripada Allah SWT? أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Padahal seluruh makhluk yang ada di bumi, di langit, di bumi, semuanya tunduk kepada Allah SWT, sama ada cara suka ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sistem anggota badan kita bukan dalam kontrol kita, bukan. Jantung itu bergerak, matahari itu bergerak, semuanya bergerak itu semua dengan tawa'an wa karha, dalam keadaan dia taat ataupun terpaksa, dia mesti ikut perintah Allah SWT. Maka tiada pilihan di situ. Cuma kita yang ingkar saja, yang tidak mahu ikut perintah Allah SWT. Maka ayat ini dibacakan, kata Imam Suyuti, kepada mereka yang mungkin tidak mahu dengar cakap, mungkin kereta tak boleh start pagi-pagi. Dibaca seperti itu di samping usaha yang kita lakukan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dia dapat berfungsi balik. Maka ini menunjukkan kepada kita dari sudut fatwanya kebenaran untuk menggunakan ayat-ayat Allah SWT dalam konteks yang tertentu bila ada pengalaman para salihin dalam kes-kes rawatan ke, terapi ke, dan kita pun biasa dengar kisah tentang mereka membaca Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ayat ini turun menceritakan tentang mukjizat Nabi Ibrahim, iaitu dibakar dalam api, maka baginda tidak hangus. Maka ayat ini diguna pakai oleh orang tertentu ketika mengalami rawatan, contohnya kemoterapi. Ada orang yang melalui pengalaman itu kerana kuatnya berpegang kepada Al-Quran, berkesannya ayat itu dibacakan. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi, ayat itu tadi maksud kami berfirman kepada api supaya engkau jadi sejuk dan selamat untuk Ibrahim AS. Maka dibacakan kepada orang yang mungkin mengalami keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan rawatan yang kuat seperti itu, maka memerlukan kepadanya keteguhan, kekuatan tubuh badan, maka dibacakan, orang itu sama dengan izin Allah SWT. Maka inilah dia keberkesanan ayat Al-Quran bila kita kaitkan dengan ayat ke-9 surah Yasin. Sekarang ada orang tanya pula, boleh tak baca ayat ni kalau kita takut pada orang tertentu? Dalam Maktabah Syamilah ditanya soalan seperti ini. Maka para ulama memberikan fatwa, kalau kamu takut, kamu bacakan ayat ini dengan penuh keyakinan, insya-Allah Allah selamatkan kamu. Tapi yang lebih tepatnya Nabi mengajar kita untuk berdoa apabila kita dianiaya orang. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim, ya Allah selamatkan aku daripada kejahatan mereka. Allahumma kfinihim, ya Allah cukupkan aku, selamatkan aku daripada gangguan mereka, bima syi'ta. Jadi Allah ya Tuhan, selamatkan aku daripada kejahatan mereka. Ini sebagai contohnya doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Begitu juga Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah selamatkan aku daripada kejahatan mereka. Begitu juga ada doa-doa yang lain. Tapi anda menggunakan doa ini yang penuh keyakinan dan ada pengalaman orang saleh yang mendapati ia berkesan, maka tidak ada salahnya. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi, ini ayat berkaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam setengah sebab nuzul menceritakan demikian, iaitu golongan musyrikun diketuai oleh Abu Jahal yang pernah cuba untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjerut leher Nabi sebagai contohnya, memukul Nabi, menghempak batu di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah menyelamatkan baginda dengan kuasanya dan juga dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita perhatikan ayat yang digunakan oleh Allah Tuhan, iaitu fahum la yubsirun. Mereka tidak dapat melihat. Ternyata dalam bahasa Arab perkataan yang digunakan oleh Allah ini cukup teliti. Perkataan absara yubsiru lain daripada nazara yanzuru. Nazara yanzuru. Kerana bila Allah SWT menyatakan perkataan nazara, ia merujuk pada melihat, memandang, memerhatikan. Tapi kalau yubsirun, ia rujuk kepada
memikirkan, mendapat manfaat daripadanya. Ternyata basar ini lebih dalam maknanya daripada nazarah. Walaupun nazarah mempunyai nilai-nilai kualiti renungan, bersifat pemikiran, tetapi absara yubsiru itu merujuk kepada satu yang lebih mendalam. Ternyata seperti itu dimaksudkan. Sebab itu Allah menceritakan dalam surah Al-A'raf, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Dalam ayat 158. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kamu melihat berhala-berhala itu memandang kepada kamu, tetapi sebenarnya mereka tidak ada akal. Maka tiga perkataan yang Allah gunakan, ra'a, dan diikuti dengan nazara, diikuti dengan absara. Inilah keunikan bahasa Al-Quran. Tidak memahami bahasa Al-Quran berarti kita hilang satu kualiti untuk mentadabur ayat-ayat yang indah ini. Jadi si kafir yang dimaksudkan oleh Allah SWT, sikap mereka kerana telah tertutup mata hati itu, tertutup pandangan ainul basirah itu, yang sepatutnya membolehkan mereka untuk mengikuti kebenaran, tetapi mereka mengabaikannya. Dan telah kita bincangkan dalam kuliah yang terdahulu beberapa kali perkataan aghlal yang merujuk kepada belenggu. Mereka sengaja meletakkan pada diri mereka itu belenggu untuk mengikuti perkara-perkara kebaikan yang patut menjadi petunjuk, diikuti, dipatuhi, tetapi mereka sengaja mengabaikannya. Maka seterusnya ayat, wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu beri peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Kerana yang telah kita nyatakan pada kuliah yang terdahulu, bahawa orang-orang sedemikian, golongan sedemikian, sengaja tidak mahu mematuhi perkara-perkara yang difahami dalam kehidupan, yang mana potensi hidayah itu memang ada dalam hidup mereka, tetapi mereka sengaja menolaknya. Datang ayat yang ke-11 berikutnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sungguhnya kamu hanya berperingatan kepada orang yang mahu mengikuti peringatan dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka itu khabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Dalam kitab-kitab tafsir kita dapat lihat perkataan yang digunakan oleh Allah SWT ini, manittaba'a. Ittaba'a ini kalau kita belajar bahasa Arab datang dari perkataan tabi'a. Tabi'a ini berarti ikut. Tapi kalau ittaba'a ada penambahan di situ, dan ifta'ala, maka ia mempunyai nilai kesungguhan. Maknanya kesungguhan yang mengarah kepada semua perhatian diberikan untuk kita ikut Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Sifat-sifat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila Allah SWT menyatakan bahawa sikap orang yang mengikut Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya, kata Syekh Dr. Ratib Nabulisi dalam tafsirnya, man ittaba'a dzikra wa huwa alladhi qara'a al-Quran lailan wa nahara. Orang baca Quran pagi petang, wa qara'ahu ala nahwi alladhi aradahu Allah. Baca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Sebab itu Allah menyatakan surah Al-Baqarah, yatlunahu haqqa tilawati. Dia baca dengan sebenar-benarnya. Dia memahami maksudnya, dia ikut ayat-ayatnya. Dia cuba untuk mematuhi segala perintah Allah dengan menghalalkan yang halalnya, yang haram, dia mengharamkan yang haramnya. Dan dia cuba untuk tadabbur, mengikuti dengan bersungguh-sungguh. Menjadikan Al-Quran itu imam dalam kehidupannya. Jangan seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala rasulullah rabb inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada Tuhannya, wahai Tuhan, sungguhnya umat ini telah menjadikan Quran ini satu benda yang ditinggalkan. Quran hanya dibaca pada waktu kematian. Malang sekali bila kita mendengar bacaan Quran kuat, maka orang bertanya, ada orang mati ke? Bahawa Quran sekarang jadi bahan bacaan ketika ada kematian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal kalau kita mempelajari perkataan az-zikr ini, bila Allah Taala menyatakan innama tunziru man ittaba'a az-zikra, salah satu nama Al-Quran adalah az-zikr, tuan-tuan. Disebut oleh Al-Imam Az-Zarkashi dalam Al-Burhan. Nama Al-Quran begitu banyak sekali. Wa amma tasmiyatuhu zikran falamma tajid fihi min al-mawa'idh wa tahdhir wa ikhbar al-umam al-madiyah. Jadi perkataan zikir yang dimaksudkan oleh Allah itu bukan saja meletakkan pada kamu maklumat yang tepat tentang orang terdahulu untuk kamu ambil pengajaran daripadanya, tapi zikir juga salah satu daripada maksudnya iaitu syaraf.
Asyaraf, maksud zikir ini adalah kemuliaan. Sebab itu Allah menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kami telah menurunkan kepada kamu semua kitab yang dalamnya ada zikrukum. Zikrukum ini kata ulama tafsir macam Imam Az-Zarkashi, iaitu syarafukum. Artinya orang yang mengikut Al-Quran ini akan diliputi dengan kemuliaan dalam hidupnya. Maka demikianlah kaitan ayat ini bila dibandingkan dengan ayat terdahulu yang menggambarkan kebejatan, penyimpangan, golongan yang ingkar itu. Maka mereka sudah diumpamakan macam binatang. Binatang yang terikat dan sepatutnya ia minum tapi ia tidak minum. Perkataan muqmah itu merujuk kepada unta yang enggan minum, kuda yang enggan minum, telah kita bincangkan terdahulu. Sama dia merujuk pada istiarah ataupun makna yang hakiki, telah juga kita bincangkan, tapi sangat nampak jelas tibak yang berlaku di sini, iaitu gambaran orang yang beriman, mereka mendapat kemuliaan dengan baca Al-Quran. Sebaliknya orang yang ingkar itu hidup seperti binatang. Ini satu bentuk bahasa, gaya bahasa yang kita pelajari bahasa Arab, namanya dari sudut tibak, mutabaqah. Mudah-mudahan Allah memberi peringatan, kefahaman kepada kita dan menghargai apa yang dihantar untuk kita baca, menjadikan kita orang yang mulia, iaitu Al-Quran itu, sesuai dengan kedudukan dipilih perkataan zikir. Dan nanti saya akan huraikan kepada tuan-tuan, kenapa Allah sebut perkataan Rahman, tak sebut perkataan Rahim. Nama Allah ada 99 yang kita tahu, yang dikumpulkan dalam hadis itu. Kenapa disebut Rahman? Dan tahu tak tuan-tuan, berapa kali Rahman disebut banding dengan Rahim? Yang mana satu lebih banyak, sama ada Rahman ataupun Rahim? Kenapa kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut nama-nama Allah yang lain, Bismillahirlatifil khabir, Bismillahirazizil hakim? Kenapa kita pinjam setiap hari kalimah Bismillahirrahmanirrahim? InsyaAllah huraiannya akan kita sampaikan dalam kuliah akan datang. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.